Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1108 dan antara paparan utama. Akta Anti Lompat jamin kestabilan politik. Tangguh RUU Anti Lompat, adakah salah Pakatan Harapan? Harga makanan mencanak naik, kerajaan buat apa? Rakyat maki pelitup muka perlu cop siring. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dalam satu hantaran di Facebook berkata, mesyuarat jawatankuasa pemandu transformasi dan kestabilan politik bagi membincangkan pelaksanaan rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2022 dan Akta Berhubung Larangan Ahli Dewan Rakyat bertukar parti telah diadakan. Berdurasi kira-kira 2 jam, kedua-dua belah pihak telah mencapai kata sepakat mengenai beberapa tindakan susulan berkaitan undang-undang yang melarang ahli Dewan Rakyat bertukar parti bagi maksud pembentangan dalam sidang khas Parlimen pada 11 dan 12 April 2022. Katanya, antara yang dipersetujui kedua-dua belah pihak adalah menyokong pindaan Perlembagaan Persekutuan melibatkan penggubalan punca kuasa di bawah Perkara 10 bagi memberi kuasa untuk penggubalan akta baharu berkaitan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti. Draft awal akta tersebut akan diedarkan untuk penelitian ahli jawatankuasa pemandu transformasi dan kestabilan politik sebelum sidang khas Parlimen pada 11 April 2022. Satu lagi sidang khas Parlimen diadakan untuk membentang, membahas dan meluluskan undang-undang berkaitan dalam masa terdekat yang akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Menurut beliau, sidang khas Parlimen yang dijadualkan pada 11 dan 12 April 2022 akan diteruskan seperti yang dirancang untuk membentang dan membahaskan rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022. Kedua-dua pihak menyatakan komitmen akan memberi sokongan bagi membolehkan rang undang-undang ini mendapat majoriti 2 daripada 3 dalam sidang khas Parlimen nanti, tegas Wan Junaidi. Satu kenyataan yang dikeluarkan bersama oleh Wan Junaidi dan Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang merupakan pengerusi bersama jawatankuasa tersebut turut mengatakan perkara yang sama. Sementara itu, dalam satu kenyataan menyokong sidang khas Parlimen itu, Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub yang juga ahli jawatankuasa pemandu berkata pendirian dan komitmen kedua-dua belah pihak kerajaan dan pembangkang adalah menyokong pindaan peruntukan Perlembagaan Persekutuan tersebut. Pendirian kerajaan dan pembangkang adalah bagi memastikan RUU Anti Lompat Parti diluluskan bagi menjamin kestabilan politik negara, tegasnya. Sebelum itu, Wan Junaidi yang juga ahli Parlimen Parti Pesaka Bumiputera Sarawak PBB mengaku beliau kecewa dan tidak puas hati rang undang-undang RUU Anti Lompat Parti tidak dapat dibentangkan dalam sidang khas Dewan Rakyat pada Isnin depan. Beliau juga mengakui ada pihak dalam kerajaan yang tidak setuju dengan kandungan RUU yang sebelum ini dijadual dibentang Isnin ini. Bagaimanapun, beliau menafikan bahawa kandungan usul undang-undang untuk menangani isu lampat parti tertangguh kerana sabotaj. Tiada sabotaj politik. Hanya perbezaan pendapat di kalangan sebahagian dalam kerajaan, katanya. Wan Junaidi menjelaskan kalangan itu bukan membantah undang-undang tersebut secara prinsip, tetapi sebahagian kandungan di dalamnya. Maknanya, memang benar ada bantahan dalam kalangan ahli kabinet. Justru tidak hairan jika wujud spekulasi bahawa bantahan tersebut datang dari Bersatu yang umum sudah maklum dipenuhi oleh ahli parlimen yang melompat sama ada dari UMNO atau keadilan. Yang membantah itulah yang menjadi punca kenapa negara kita gagal mencapai kestabilan politik. Hinggakan dalam satu penggal, kita menyaksikan pertukaran 3 Perdana Menteri dan pihak yang kalah pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu menjadi kerajaan, sementara yang menang menjadi pembangkang. Mereka mahu kuasa tetapi tidak tahu bagaimana hendak melaksanakan tanggungjawab setelah berkuasa, walaupun mewujudkan kabinet bersaiz XXXL yang tidak pernah berlaku dalam mana-mana negara demokrasi yang maju di dunia.
Hanya dengan adanya Akta Anti Lompat, tegas kestabilan politik dapat dipertahankan. Inilah yang semua rakyat wajib faham. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, seramai 39 ahli parlimen telah melompat parti sejak pilihan raya umum ke-14 tahun 2018 sehingga kini. Di antara katak-katak politik tersebut, ada yang memegang jawatan Menteri Kanan dalam Kabinet Kerajaan Tebuk Atap 2.0 yang diterajui Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Menteri yang asalnya dari keadilan melompat ke bersatu ialah Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Zuraida Kamaruddin, Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi dan Datuk Seri Saifuddin Abdullah, Menteri Luar Negeri. Sementara itu, katak politik yang melompat dari UMNO pula, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Mustafa Mohamad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas dan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, Menteri Pertanian dan Industri Makanan. Selain itu, ramai juga yang menduduki jawatan timbalan menteri seperti Datuk Mas Ermiati Samsudin yang memegang jawatan timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang dan Datuk Rosol Wahid, timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna yang kedua-duanya dari UMNO melompat ke bersatu selepas pilihan raya umum ke-14 dan lain-lain. Memandangkan UMNO parti yang paling ramai ahli parlimennya menjadi katak politik dan mesra bersatu, maka ulasan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO MKT Tan Sri Shahrir Samad amat sesuai untuk situasi ini. Yalah, semua pun katak politik. Mana nak setuju dengan undang-undang mengharamkan katak politik? Sindirnya di Facebook. Shahrir kemudian mengulas kenyataan Fras Wan Junaidi apabila usul rang undang-undang anti lompat yang diusahakannya bersama Pakatan Harapan selama 8 bulan dibantah oleh ahli Kabinet Tebuk Atap 2.0 ini. Apa nak cakap lagi, wahai Menteri? Sebenarnya katak-katak politik yang duduk bersama dengan YB Datuk Menteri dalam Jemaah Menteri sengaja hendak melambatkan undang-undang anti lompat parti. Katanya, beliau menyefatkan Memorandum Persefahaman Transformasi dan Kestabilan Politik MOU yang ditandatangani pada 13 September 2021 adalah antara kerajaan dengan parti-parti pembangkang yang turut dianggotai oleh Wan Junaidi dan rakan-rakannya yang lain dalam Jemaah Menteri. Teringat saya, MOU ini hendak kuasa seimbang antara kerajaan dan parti pembangkang, terutama dalam parlimen. Tapi sekarang kerajaan yang berdolak dalik, kata Shahrir. Menurut beliau, kerajaan mesti ada pemimpinnya, iaitu Perdana Menteri yang juga Ketua Dewan yang menentukan urusan Dewan, yakni parlimen. Hanya pemerhatian saya dalam soal undang-undang anti lompat parti untuk dibahas di parlimen sudah macam pihak lain dan bukan Ketua Dewan yang tentukan urusan Dewan. Katak-katak politik pula yang memimpin dan menentukan agenda dalam parlimen, bukan Ketua Dewan, templaknya. Namun dalam hiruk pikuk gelagat segerombolan ahli kabinet membantah usul RUU anti lompat, ada pula penganalisis politik merumuskan bahawa Pakatan Harapan yang menandatangani MOU dengan kerajaan mungkin kehilangan keyakinan orang ramai sebagai natijah daripada kegagalan pembentangan RUU tersebut. Analisis ini serupa dengan orang lain makan nangka, orang lain pula yang kena getahnya. Pengarah komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad menyangkal dakwaan bahawa MOU menyebabkan Pakatan Harapan kendur. Tanpa MOU ini, hampir pasti tiada harapan RUU anti lompat parti akan dibentangkan, apatah lagi untuk dilulus dan dilaksanakan. Kalau dengan adanya MOU sekalipun, ianya tetap dilengah-lengahkan bidas Khalid. Beliau menegaskan amat jelas bahawa harapan terbaik supaya RUU anti lompat parti dibentangkan adalah dengan adanya MOU. Menurut Khalid, Amanah bersama rakan-rakannya dalam Pakatan Harapan sangat komited untuk meluluskan RUU berkenaan sehingga sanggup menandatangani MOU bersama Kerajaan Ismail Sabri agar tercapai matlamat ini walaupun mengundang kritikan beberapa pihak yang tidak memahami kewajaran tindakan ini. Dalam keadaan penuh kekeliruan, ada yang bertepuk tangan mengatakan bodoh kerana ditipu BN sekali lagi. Sedangkan kegagalan MOU ini sekiranya benar akan berlaku, hanya bererti harapan mereka juga akan terus berkecai.
Maka amat hairan sekali melihat telatah sebahagian mereka berseronok bila kita gagal mencapai matlamat yang diinginkan bersama, ujarnya. Ahli Parlimen Shah Alam itu berkata usaha menghasilkan RUU, Ahli Parlimen Amanah, Keadilan dan DAP juga turut menyertai perbincangan dalam jawatankuasa teknikal kerajaan sehingga kandungannya dipersetujui bersama. Beliau menekankan RUU anti lompat parti bukan propaganda politik atau isu politik populis, tetapi sesuatu yang teramat penting kalau kita ingin selamatkan amalan demokrasi di negara ini. Jelaskan, pemimpin UMNO salahkan katak politik yang menguasai kerajaan walaupun ada MOU dengan Pakatan Harapan. Pemimpin Pakatan Harapan pula pertahankan kewajaran MOU demi mencapai matlamatnya walaupun tahu akan ada tentangan daripada katak politik dalam kerajaan. Justru Jom Channel ingin mengingatkan para pengkritik dan penganalisis, janganlah terus-menerus dilambung kekeliruan. Jangan menghina keupayaan orang ramai untuk menilai situasi sehingga tidak tahu pihak mana yang begitu bersungguh-sungguh untuk merealisasikan akta anti lompat parti dan pihak mana pula yang cuba menghalangnya. Semoga Allah permudahkan segala urusan yang baik untuk rakyat Malaysia. Jawatankuasa Kos Sara Hidup Pakatan Harapan menggesa kerajaan supaya bertindak segera untuk mengawal harga barang yang melonjak di luar kawalan sekarang. Mereka mengambil beberapa contoh kenaikan harga bahan makanan yang melambung. Sebagai contoh, tepung gandum kini dijual pada harga RM3 sekilo, 50 sen lebih mahal. Susu pekat dijual RM3.80 iaitu 60 sen lebih mahal. Begitu juga cili padi kini dijual RM25 sekilo. Sebelum ini harganya RM17 sekilo. Menurut kenyataan tersebut, menurut jawatankuasa berkenaan, kerajaan juga gagal mengawal harga ayam di pasaran. Hari ini, ayam dijual RM10.50 sekilo, melebihi harga kawalan yang ditetapkan kerajaan pada harga RM8.90 sekilo, kata mereka. Justru mereka mahu kerajaan dengan segera menangani kos harga bahan makanan kerana ia amat mencengkam kehidupan rakyat. Kami pihak Pakatan Harapan menggesa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna supaya segera menjalankan penguatkuasaan yang menyeluruh di seluruh negara, tegas mereka. Walau bagaimanapun, kerajaan diminta jangan hanya mengarahkan penguatkuasa untuk berkeliaran di pasar dan mendenda peruncit. Ini kerana peruncit mendakwa mereka mendapat bekalan bahan makanan dengan harga yang tinggi daripada pembekal. Jika mereka menjual dengan mengikut harga yang ditetapkan oleh kerajaan, sudah tentu akhirnya terpaksa tutup kedai. Untuk rekod, isu kos harga bahan makanan sudah berkali-kali dibangkitkan oleh Pakatan Harapan. Namun bagi pihak kerajaan, lebih mudah untuk menyalahkan COVID-19 sebagai puncanya selain menyalahkan pembekal makanan ayam iaitu jagung yang diimport dari Brazil. Saya yakin apabila masalah COVID-19 selesai, harga ayam akan turun sebab isunya adalah harga makanan ayam. Makanan ini bukan kita yang naikkan harga. Ia adalah harga antarabangsa dari Brazil yang kita import jagung. Di sana sekarang pun tidak cukup, kata Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2 Datuk Nik Muhammad Zawawi Saleh seperti dipetik bernama 22 Februari 2022. Kini sudah hampir 2 bulan berlalu selepas menyalahkan Brazil sebagai punca kenaikan harga ayam. Apa yang dilakukan oleh kerajaan dalam tempoh itu? Setelah diperintah oleh Kerajaan Tebuk Atap, kedudukan Malaysia dalam Indeks Sekuriti Makanan Global GFSI dalam laporan yang dikeluarkan oleh Unit Perisikan Ekonomi EIU bagi tahun 2021 daripada 113 negara seluruh dunia merudum. Pada tahun 2019, Malaysia berada di tangga ke-28 dalam Indeks Sekuriti Makanan Global berbanding 48 pada tahun 2018 di bawah pentadbiran Kerajaan UMNO PN. Kini Malaysia di tangga ke-39, naik sedikit berbanding 43 pada tahun 2020. Dalam keadaan sekarang, agaknya di tangga berapakah Malaysia? Sekarang COVID-19 sudah sampai ke tahap endemik. Masih nak salahkan COVID-19 ke? Pewartaan Perintah Perihal Dagangan, Perakuan dan Penandaan Peletup Muka bukan perubatan yang dikuatkuasa 4 Julai depan ditangguhkan pada 1 Januari tahun hadapan selepas mengambil kira maklum balas daripada umum. Demikian kata Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Seri Alexander Nantalinggi.
Kita telah berbincang petang ini untuk memberi peluang kepada industri dan pengguna bagi membuat penyesuaian, katanya di petik media. Sebelum ini, KPDN HEP dalam kenyataan berkata penandaan MS Sirim adalah susulan pewartaan Perintah Perihal Dagangan, Perakuan dan Penandaan Pelitup Muka, bukan perubatan 2022 di bawah Akta Perihal Dagangan 2011. Menurut KPDN HEP, pewartaan tersebut bertujuan memastikan pelitup muka bukan perubatan yang dihasilkan sama ada dalam negara ataupun diimport mematuhi standard keselamatan yang ditetapkan menerusi perintah itu. Penandaan MS Sirim hendaklah diletakkan pada kotak atau bungkusan yang mudah dilihat pengguna. Penandaan MS Sirim pada pelitup muka bukan perubatan menunjukkan ia mematuhi standard, berkualiti dan selamat digunakan menurut kementerian itu. KPDN HEP berkata pewartaan berlandaskan prinsip semangat keluarga Malaysia itu dapat menjaga kesejahteraan rakyat dan melindungi kepentingan pengguna. Justru kementerian berharap dapat mengatasi isu lambakan pelitup muka bukan perubatan yang tidak berkualiti di pasaran Malaysia dengan adanya perintah terbabit. Kegagalan mematuhi perintah tersebut boleh menyebabkan mana-mana syarikat dikenakan denda tidak melebihi RM200,000, manakala bagi kesalahan kali kedua atau berikutnya boleh dikenakan denda tidak melebihi RM500,000. Bagi individu pula, denda yang dikenakan tidak melebihi RM100,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali, dan bagi kesalahan kali kedua atau berikutnya boleh didenda tidak melebihi RM250,000 atau penjara maksimum 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Notis tersebut tular di media sosial menyebabkan netizen berang. Kini setelah dimaki hamun oleh netizen, KPDN HEP menangguhkan pewartaan tersebut. Orang ramai khususnya netizen bukan berang tentang pelitup muka bertanda MS Sirim tetapi terhadap kekartunan dalam denda yang dikenakan kepada individu yang menggunakan pelitup muka tiada tanda berkenaan. Contohnya, jika memakai pelitup muka tiada penanda MS Sirim, dendanya RM100,000. Tetapi jika tidak memakai pelitup muka, dendanya RM1,000. Lebih baik tak payah pakai pelitup muka. Ramai netizen berhujah mengapa hanya setelah masuk tahun ketiga COVID-19 menyerang negara baru KPDN HEP teringat untuk mewajibkan penandaan MS Sirim. Sedangkan kita sekarang sudah berada pada tahap endemik. Mengapa tidak semasa COVID-19 berada di puncak? Apa yang nak buat dengan stok pelitup muka yang dibeli dahulu? Siapa yang akan menanggung kerugiannya? Inilah natijah apabila menteri yang memegang jawatan bukan ahlinya tetapi dilantik atas dasar mencukupkan kuota parti politik dan ketaatan kepada Perdana Menteri. Rasulullah pernah bersabda, maksudnya pemimpin sesuatu bangsa pada hakikatnya adalah pelayan bagi bangsa itu. Hadis riwayat Abu Naim dan Ibnu Babuwai. Maknanya pemimpin, khususnya Perdana Menteri, Menteri dan Timbalan Menteri memikul tanggungjawab yang berat untuk menerjui rakyatnya ke arah kesejahteraan dan kebahagiaan abadi di dunia dan juga di akhirat. Pemimpin yang baik adalah seorang yang sentiasa mengutamakan kepentingan dan kebahagiaan rakyat, bukan menyusahkan mereka. Pemimpin yang gagal dalam memainkan peranannya dengan amanah dan bertanggungjawab akan menyebabkan negara huru-hara. Ini kerana rakyat yang tidak puas hati akan membantah mengikut cara mereka dan mungkin menyebabkan negara hilang penghormatan masyarakat antarabangsa. Percayalah, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.